Okey, kita tengok pada soalan perbincangan. Saya bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, teacher hari ini nak bincangkan soalan-soalan objektif dan soalan bahagian B yang terdapat dalam buku kamu. Okey. Untuk peperiksaan pertengahan tahun ni, teacher akan buat soalan objektif dan soalan bahagian B. Bahagian B tu dia tak perlu type jawapan, kiranya masih pilihan jawapan ataupun kalau tulis jawapan pun satu perkataan yang pendek sahaja. Okey, kita panggil struktur tertutup. Okey, kita teruskan dengan bab 1 rangsangan dan pergerakan dan gerak balas. Okey. Dengar suara belakang. Saya tengok setting sekejap. Okey, kalau secara overallnya, secara rumusannya, okey, apa yang kamu dah belajar dalam bab 1? Okey, bab 1 kita tengok rangsangan dan gerak balas yang terdapat dalam manusia, tumbuhan dan haiwan. So dalam manusia, okey, buka buku kamu muka surat 2, 3. Okey. Kita ada sistem saraf manusia sebab sistem saraf manusia yang mengawal sebarang rangsangan dan gerak balas. Okey, dalam sistem saraf manusia kita bahagikan kepada 2, pusat dan periferi. Pusat yang utama adalah otak dan saraf tunjang. Manakala periferi pula saraf kranium dan saraf spina. Okey, sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang kita mengawal tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. So, kamu kena dapat bezakan apakah jenis tindakan terkawal, apakah jenis tindakan luar kawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang kita boleh kawal kehendak tu. Maksudnya menulis, membaca. Tindakan luar kawal adalah seperti bersin, berpeluh, pernafasan, kita punya kelipan mata, itu semua tindakan luar kawal. Okey, manusia juga, apakah organ deria yang menerima rangsangan? So, yang kamu belajar, organ deria adalah mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. So, apakah rangsangan yang diterima oleh mata? So, dalam tu kamu belajar struktur-struktur mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. So, ini adalah rangsangan diterima oleh organ deria dan organ deria akan buat tindak balas. Okey, seterusnya adalah tumbuhan. Tumbuhan pula, okey, tumbuhan kita ada 2 gerak balas iaitu gerak balas tropisme dan gerak balas nasti. Okey, apa bezanya yang tropisme ni? Tropisme ni melibatkan rangsangan, manakala nasti tidak melibatkan arah rangsangan. Arah rangsangan ya. Macam nasti tu pokok semalu, yang mana pokok semalu dia bila daun dia terkena sentuhan, bukan bahagian yang sini saja yang tutup, ada hampir keseluruhan tumbuhan tu tutup dia punya daun.
So dia tidak melibatkan arah rangsangan. Manakala yang tropisme melibatkan arah. Arah rangsangan apa? Air. Kalau air, hydrotropisme. Kalau graviti, geotropisme. Cahaya, fototropisme. Sentuhan, thigmotropisme. Okey. Untuk haiwan lain, kita belajar tentang pendengaran stereofonik. Stereo ni bermaksud kedua-dua belah telinga. Okay, stereo tu maksudnya kedua-dua, fonik ni bunyi. So, penerimaan bunyi menggunakan kedua-dua belah telinga. Manakala penglihatan, kita akan belajar, kita dah belajar stereoskopik. Stereo tu bermaksud kedua-dua mata di hadapan, macam mata manusia ni. Kalau monokular, mata di tepi. Macam ayam. Okay. So kita tengok soalan objektif. Antara berikut yang manakah organ deria terbesar dalam tubuh badan manusia? Okay, organ deria yang terbesar adalah kulit. Okay, Rajah 1 menunjukkan keratan rentas kulit manusia. Yang manakah mengesan rangsangan haba? Okay, so kita kena ingat semua kawasan-kawasan pada struktur kulit itu. Okey, yang paling atas ialah, yang paling atas ni apa? Sakit. Sebab itu sakit yang paling sensitif. Okey, jawapannya adalah B. Dan kita tengok C dengan D tu. Okey. Buka muka surat 11. Okey, gambar dia sama. Sini adalah untuk sentuhan, manakala ini adalah kelenjar peluh. So jawapannya adalah B, reseptor haba. Okey, reseptor tekanan yang berada di paling bawah tekanan. Okey, ini adalah reseptor sejuk. Okey, so soalan seterusnya, rajah menunjukkan ciri X yang terdapat pada wang kertas ringgit Malaysia. Apakah fungsi X ini? Okey, fungsi X ini adalah untuk membantu OKU penglihatan mengenal pasti nilai wang. Maksudnya, pada sini dia sedikit timbul, okay, struktur dia sedikit kasar supaya orang OKU yang buta, bila dia pegang kawasan ni, dia boleh baca nilai duit ringgit Malaysia tu. Teacher, macam mana tadi teacher? Yang mana? Yang dia boleh tahu duit tu berapa? Duit tu sebab maksudnya kat struktur yang dekat kawasan X tu, struktur tu lebih tebal dan dia ada kod Braille. Kod Braille ni digunakan oleh orang buta untuk membaca, kan, untuk membaca buku ataupun untuk membaca apa? Baca buku lah, baca
untuk membaca. Maksudnya dia punya struktur tu ada permukaan kasar sikit. So dia boleh baca nilai duit tu. Okey. Kalau Okay, teacher. dekat kalau kamu pergi dekat setengah-setengah lift, dia ada juga titik-titik. Okey? So titik tu menunjukkan permukaan dia bila dia berbeza tu menunjukkan tingkat berapa. Okey? Tengok muka surat 13 buku kamu. Nombor 4, orang buta menggunakan hujung jari untuk menyentuh titik-titik pada tulisan Braille. Hal ini kerana hujung jari mempunyai bilangan reseptor yang banyak dan lapisan epidermis yang nipis. Okey? Okey. Soalan seterusnya, soalan tentang mata Y. Mengapakah imej yang jatuh pada Y tidak dapat dilihat? Okey. Y ini adalah bintik buta. Bila bintik buta, kawasan ini tak ada reseptor. Bila tak ada reseptor, bila imej jatuh pada kawasan ni, imej tu tak dapat ditafsirkan, tak dapat diterima, sebab tu tak dapat dilihat. So, kerana tidak mempunyai fotoreseptor. Okey, seterusnya ayat nombor 5 kan. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai pucuk tumbuhan? So, pucuk tumbuhan, pucuk tumbuhan sentiasa tumbuh ke arah cahaya. Bila dia tumbuh ke arah cahaya, sekejap bila dia tumbuh ke arah, maksudnya tindak balas dia adalah positif. Dan arah apa? Kalau cahaya, foto. So, fototropisme. Positif fototropisme. So, kita tengok pada mana jawapannya. Fototropisme positif. Geotropisme positif salah sebab dia tak tumbuh ke arah graviti. So, ini tak ada. Tak ada tu maksudnya salah lah. So, inilah jawapan dia. Hydrotropisme negatif. Pucuk dia tak tumbuh ke arah air. Positif negatif ni kamu tengok pada sama ada dia menuju arah rangsangan atau tidak. Kalau negatif maksudnya dia melawan arah. Positif dia menuju ke arah rangsangan. Foto, ingatnya foto adalah cahaya. Geograviti. Hidro, air. Soalan seterusnya. Antara berikut tumbuhan manakah yang bergerak balas dengan gerakan nasti? Gerakan nasti adalah gerakan yang tidak melibatkan arah. So, yang tidak melibatkan arah ialah pokok periuk kera, tahu? Pokok perangkap Venus. Kalau tak tahu lepas ni boleh Google. Kenapa pokok periuk kera? Periuk kera, bila ada serangga je jatuh dalam ni, so permukaan tepi dia ni sensitif, dia terus menyebabkan kalau dia punya kita panggil bunga tu tertutup.
supaya dia memerangkap serangga yang bertindak sebagai makanan dia. Pokok perangkap lalat Venus pun sama. Dia macam mana lah nak tunjukkan. Dia memerangkap, terbuka macam ni, kalau ni pandangan atas. So bila ada serangga jatuh, dia terus tertutup. So gerak balas daun dia tu tidak melibatkan arah rangsangan. Okey, soalan 4. Soalan 4 pada soalan 7, rajah 4 menunjukkan haiwan. Okey. Haiwan ni mata dia mata tepi. Monokula. So apa kelebihan monokula? Okey, untuk membantu kelangsungan hidup dia adalah untuk dia mengesan arah pemangsa dari pelbagai arah. Sebab bila kalau teacher lukiskan mata macam ni, dia punya medan tu luas. Okay, medan penglihatan luas, so dia boleh melihat pelbagai arah. Kalau mata macam mata manusia ni, mata kita adalah stereoskopik. So, kita punya medan kecil. Okay, tapi kita ada pertindihan medan. Ni pertindihan menyebabkan kita boleh mengesan dengan tepat. Okay, sebab ada pertindihan kat depan ni. So monokula kelebihan dia mengesan pemangsa dari pelbagai arah. Sebab tu kamu susah kalau nak tangkap ayam. Sebab ayam tu dapat kesan kamu pelbagai arah. Nak datang tangkap ayam, tangkap daripada arah belakang. Okey, tandakan right bagi contoh tindakan luar kawal. Okey, ini contoh soalan bahagian B. Bahagian B ni dia soalan yang mudah-mudah. Kamu hanya labelkan sikit-sikit sahaja. So, tindakan luar kawal, tindakan yang tidak boleh dikawal oleh otak. So, jawapannya adalah yang ini dan ni. Okey, ni tindakan bersin. Bersin kita memang tak boleh kawal. Ini kenapa dia tunjuk macam ni? Ialah bila gerak balas apabila kita terkena sakit. Terkena air panas ke, terkena benda tajam ke, tindakan tarik tangan dengan cepat itu adalah tindakan luar kawal. Okey. So tindakan luar kawal melibatkan saraf tunjang atau medula oblongata. Tindakan luar kawal penting untuk mengelakkan bahaya serta kecederaan. Okey. So tengok bab respirasi. Respirasi ni apa yang dah dipelajari ialah sistem respirasi. So sistem respirasi muka surat 34. Okey, semua struktur-struktur dalam sistem respirasi. Sebab struktur ini akan bertindak dalam proses tarik nafas dan juga hembus nafas. So, konsep respirasi ialah konsep sistem respirasi ialah nak memastikan oksigen masuk ke dalam badan, ke dalam paru, dihantar melalui aliran darah oksigen itu sehinggalah sampai ke sel badan. Okey. So oksigen sampai ke sel badan, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida dihembus keluar. Okey, so paru-paru kita ada alveolus. Okey, aliran darah. So pertukaran gas dan pergerakan gas. So gas yang terlibat oksigen dan karbon dioksida. So melibatkan kawasan alveolus, kapilari darah dan sel badan.
Okey? Apa masalah yang berada dalam sistem respirasi? Masalah kesihatannya melibatkan melibatkan rokok, karbon monoksida daripada asap kenderaan, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida daripada kilang, asap kilang. Okey. Jerebu, debu dan debunga. Okey, ini daripada pencemaran. So, masalah pencemaran udara ni boleh menyebabkan sakit kanser peparu, bronkitis, asma dan emfisema. So kanser peparu melibatkan bahan-bahan yang menyebabkan kanser, bahan-bahan karsinogenik. Okey, asma disebabkan dia punya trakea, bronchus dan bronchiol kan. Cabang-cabang ni dipenuhi dengan mucus, cecair. So kesan dia orang itu mengalami kesukaran untuk bernafas. Mucus ni macam mana boleh terhasil dengan banyak? Disebabkan debu, disebabkan debunga, disebabkan oleh asap-asap ni. Bronkitis pula adalah kita panggil radang. Radang pada salur-salur ni. Radang tu macam mana? Kalau salur tu dia jadi macam sempit, rosak. Keradangan. So menyebabkan batuk berterusan, tercungap-cungap. Manakala emfisema adalah keadaan, kalau ingat balik kita belajar alveolus kan. Alveolus ni dia mempunyai dinding yang kata dia luas permukaan dia besar sebab bilangan alveolus tu banyak bulat-bulat kan. So orang yang emfisema dia punya dinding antara alveolus ni rosak. So dia jadi macam satu bola besar macam tu je. So emfisema ni dia akan menyebabkan pengangkutan oksigen jadi rendah, so dia jadi sesak nafas. Itu untuk manusia. Kalau yang kamu belajar haiwan, kita ada belajar haiwan seperti katak untuk kulit lembap, insang untuk ikan dan trakea untuk belalang. Struktur-struktur pada haiwan-haiwan lain, bagaimana haiwan-haiwan ini mendapatkan oksigen juga. So untuk tumbuhan, kita tengok pada kawasan stoma. Kawasan stoma adalah liang yang terdapat pada bahagian epidermis bawah daun. So bahagian epidermis bawah daun kita ada liang-liang stoma. Liang stoma ni dikawal oleh sel pengawal. Stoma tu yang tengah ni, stoma. Stoma ni mengawal keluar masuk keluar masuk gas, oksigen, karbon dioksida dan juga wap air. Keluar masuk. So sel pengawal mengawal bukaan stoma. Tengok dalam muka surat 51. Untuk yang bab ni ada soalan. Ada tak yang muka surat yang kita tak buat sama-sama lagi? Maksudnya ada dalam buku kamu yang kosong lagi. Untuk kamu ulang kaji. Kalau tak ada kita tengok pada soalan objektif. Raja 1 menunjukkan laluan udara dalam mekanisme pernafasan manusia. So
laluan udara sebelum larynx adalah pharynx, selepas dia adalah trachea. Sebelum ni pula adalah lubang hidung. Selepas bronchial, alveolus. Okey. Rajah 2 menunjukkan, ini soalan 3 teacher. Ini baru soalan 2. Okey, berikut menunjukkan sistem yang dialami oleh mutu. Mutu mengalami batuk berterusan, tercungak-cungak dan tak dapat tidur. So, batuk terusan ni adalah simptom untuk sakit apa? Bronchis. Bronkitis. Okey, betul. Okey, nombor 3. Ini soalan 3 kan? Rajah 2 menunjukkan keratan memanjang alveolus dan kapilari darah. Okey, apakah tekanan separa karbon dioksida pada X dan Y? So, X adalah aliran darah masuk. Y adalah aliran darah keluar. Masuk tu maksudnya darah daripada sel. Okey, ini nak pergi ke sel. So, dia nak tanya tentang karbon dioksida. So, karbon dioksida datang daripada sel. Bila dia datang daripada sel, karbon dioksida di kawasan X ni lebih tinggi daripada karbon dioksida yang daripada kawasan Y. Sebab apa? Sekejap. Sebab daripada X tu adalah daripada sel. Bila daripada sel, bila dia datang daripada sel, so karbon dioksida tu akan keluar ke alveolus untuk dihembus keluar. Okay. So kepekatan yang karbon dioksida yang tinggal pada kawasan Y ni adalah lebih rendah. So jawapan yang mana? Jawapan dia B. Okay. Seterusnya, soalan antara berikut, gas manakah yang dibebaskan oleh exhaust kenderaan? Okey, exhaust kenderaan yang utama adalah karbon monoksida, okey, dan nitrogen dioksida. Ini yang paling utama, ini yang sampingan dia. So kedua-dua ni juga dihasilkan oleh kilang. So jawapan dia 3 dengan 4. Okey. Soalan 5, teacher tak susun betul-betul. 5, 6 dan 7. Okey, soalan 5. Apakah ciri-ciri insang supaya membolehkan pertukaran gas dengan cekak? Okey, insang kita ada macam ni lah. Okey. Insang dia dipenuhi dengan lamela. Lamela yang mana? Kalau teacher ambil ni, satu part ni, okay, satu part panjang macam tu, ini adalah filamen. Teacher nak tukar colour lain kejap. Lamela tu macam mana? Lamela tu dia melintang macam ni. Melintang pada filamen. So dalam lamela ada kapilari darah yang banyak. So dipenuhi tu maksudnya banyak lamela. Bila banyak lamela, pertukaran gas akan berlaku dengan cekap. Okay. Kenapa jawapan lain salah? Jawapan tracheal salah sebab tracheal anda untuk belalang. Sentiasa lembab tu kena guna untuk tracheal. Okay. Kita guna ciri lembab tu untuk tracheal, untuk alveolus dan juga untuk kulit katak. Okay. Telak pada gas ni memang tak tepat.
Okey, soalan 7. Apakah proses yang terlibat dalam pembukaan dan penutupan stoma? Okey, proses dia melibatkan proses osmosis. Osmosis ni tengok dalam muka surat 52. Apa tu konsep osmosis? Konsep osmosis adalah, saya tulis H2O air bergerak daripada kawasan banyak air pergi kepada kawasan yang sikit air. Apa Daripada kawasan yang banyak molekul air pergi ke kawasan yang sikit molekul air. So macam mana stoma tu boleh terbuka pada waktu siang? Okey, kita lukis yang terbuka terus. Tapi sebelum terbuka tu, apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku ialah dalam sel pengawal, ini kan nama dia sel pengawal. Dalam sel pengawal, kita ada struktur kloroplas. Ingat yang kamu belajar masa form 1. Struktur kloroplas. Dia akan, bila waktu siang ada apa ni? Cahaya matahari. So kloroplas akan menjalankan fotosintesis dan menghasilkan glukosa, gula. Bila glukosa banyak dalam sel pengawal, menyebabkan sel pengawal tu, kalau kita bandingkan dengan sel yang bersebelahan dia. Bila glukosa banyak, menyebabkan, saya nak tukar colour, sekejap. Air, ni air, kita buat warna biru ni sikit. Air di kawasan sel yang sebelah lebih banyak berbanding air yang terdapat dalam sel pengawal. Bila kawasan dalam sel pengawal ni banyak glukosa, menyebabkan dia kandungan air dia rendah. Kalau nak dibandingkan dengan sebelah. Oleh itu apa yang berlaku ialah air daripada kawasan sel sebelah akan masuk ke dalam sel pengawal. Bila air masuk dalam sel pengawal akan menjadi segah. Bila dia segah, dia akan membengkok dan menyebabkan stoma terbuka. Stoma terbuka. Jawapan lain kenapa salah? Transpirasi adalah proses kehilangan air. Fotosintesis proses kloroplas melakukan makanan, menghasilkan makanan. Resapan mudah digunakan oleh gas sahaja. Karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida. Kita tengok soalan yang ini. Rajah menunjukkan sistem respirasi manusia. Labelkan. So, Q ni menunjukkan yang tengah ni. Trakea. Q, trakea. P tu dia? Diafragma. So, fungsi yang bawah untuk P dengan Q membenarkan laluan ke peparu. Fungsi kepada Q. Diafragma dia mengubah tekanan udara dalam rongga toraks. Macam mana dia boleh ubah tekanan udara dalam rongga toraks? Bila dia ke bawah, rongga ini akan menjadi lebih luas.
Okey, bila lebih luas, isi padu rongga itu akan menjadi lebih besar. Bila menjadi lebih besar, tekanan akan menjadi rendah. Bila tekanan rendah, tekanan yang tinggi akan menolak udara masuk. Tekanan atmosfera kan? Okey, ini konsep tekanan gas juga. Atmosfera yang tinggi akan tolak udara masuk ke dalam paru. So bagaimana diafragma mengubah tekanan udara dalam rongga toraks. Rongga toraks tu maksudnya ni kawasan keseluruhan dalam sangkar rusuk. Bukan peparu saja, dalam sangkar rusuk itu. Okey. Kita tengok bab pengangkutan. Okey, bab pengangkutan ialah melibatkan sistem peredaran darah, manusia dan vertebrata. Okey, dan juga kamu tengok dalam tumbuhan. So, sistem ni, tadi kita tengok sistem respirasi, sekarang kita masuk sistem pengangkutan. So, bagaimana dua sistem ini bekerjasama untuk manusia dapat menjalankan menjalankan fungsi hidup yang sempurna. Okey, dalam sistem pengangkutan, struktur yang utama, organ utama ialah organ jantung. So, kamu belajar struktur bahagian pada jantung dan fungsi jantung. Kemudian kita tengok pada salur darah, kita ada arteri, kapilari dengan vena. Arteri, kapilari dengan vena, bezanya adalah kalau arteri dengan vena, dulu teacher tunjuk arteri vena. Kalau kata ni ibaratlah saiz dia sama, arteri dia punya lumen kecil, manakala vena lumen dia besar. Lumen tu ruang darah mengalir tu. Okey, lumen kecil, yang vena pula lumen besar. Kenapa jadi begitu? Sebab kita ada juga ni dinding berotot. Untuk arteri, dinding berototnya lebih tebal. Allah, buruknya tulisan teacher. Okey, berbanding vena dia lebih nipis. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Bertengok pada fungsi arteri. Fungsi arteri membawa gas, gas oksigen, darah yang mempunyai banyak gas oksigen keluar daripada jantung, keluar daripada jantung ke seluruh badan. So bila ruang dia kecil, ni sama konsep yang teacher sebut tadi, konsep tekanan. Bila isi padu ruang itu rendah, tekanan tinggi. Nanti pergi bilik air, main paip air tu Paip air bila kita kecilkan si padu dia, tekanan air akan menjadi tinggi. So tekanan yang tinggi ni, dinding yang tebal ni penting untuk mengawal tekanan aliran darah yang tinggi untuk arteri. Berbanding vena, tekanan dia lebih rendah dan dia ada injap. Injap tu kalau kita buat keratan macam ni, injap tu dia memastikan darah tu mengalir satu arah saja. So, bila darah dah mengalir dia akan tutup, darah tu tak boleh nak patah balik ke bawah sebab injap. Kapilari pula, dia punya dinding ialah setebal satu sel. Satu sel sahaja. Dia dah tebal satu sel. Bila dia bersebelahan dengan sel badan,
Okay, disebabkan dia punya nipis tu, dia memudahkan gas, pertukaran gas berlaku. Oksigen dengan karbon dioksida tu mudah untuk meresap. Okay, so struktur jantung kamu boleh tengok, kita bahagikan ruang jantung itu kepada 4, atas A, bawah V. Okay, atas A, bawah V. Kalau ini sebelah kanan, bila ini sebelah kanan, dia akan jadi terbalik dengan tangan kamu. Macam teacher ni tangan kanan teacher. So ini adalah atrium kiri. Ini adalah ventricle kiri. Ni kanan, ni kanan. Okay. Ni jantung. So aliran darah masuk ke dalam jantung. Katalah daripada sel badan kat bawah, aliran darah akan masuk melalui atrium kanan, masuk ke ventricle kanan, keluar pergi peparu. Daripada peparu, dia akan masuk ke atrium kiri, masuk bawah ventricle kiri. Daripada ventricle barulah dia keluar ke seluruh badan. Okay, so salur jantung dah, salur darah dah, kita tengok darah pula. Okay, darah manusia, kita belajar komponen darah iaitu sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okay, sel darah merah untuk membawa oksigen ataupun membawa gas respirasi. Sel darah putih melawan Mama. Okay, teacher kat mana tadi? Mama. Teacher terberhenti kat mana tadi? Yang kapilari vena dengan arteri tadi tu. Oh ya Allah, jauhnya. Kenapa teacher? Line teacher tak Bukan ni ke kumpulan darah ke? Kumpulan darah lah Line Ah. teacher terberhenti kat mana? Kumpulan darah teacher. Kalau saya kumpulan darah. Okay. Kumpulan darah kita sambungkan kumpulan darah. Okay. Kita nak tengok macam mana kumpulan darah itu dia boleh menerima kumpulan darah lain. So teacher selalu buat, okay, kumpulan darah A. Bila kumpulan darah A, pada dinding dia tu ada A.
Okey, apa yang ada pada dinding luar dia ni? Dinding sel darah tu. Kat membran dia. Okey? Ini kita panggil antigen. Okey? Antigen. So, bila dia ada antigen A pada permukaan sel darah dia, okey, datang darah A. Kalau derma darahan, dia terima darah A. So, A dengan A, dia boleh terima. Okey, tak berlakulah pergumpalan. Pergumpalan tu dia tak berlaku. Okey, datang darah O. Untuk orang darah O, dia tak ada sebarang antigen. Bila dia tak ada sebarang antigen, dia juga tidak berlaku penggumpalan. Okey, katalah datang darah AB. Orang yang ada darah AB, dia kat dinding dia tu ada A dan B. Okey, A dan B. So, bila dia bercampur, okey, ada perbezaan A dengan B ni menyebabkan darah dia boleh bergumpal. Okey, bila ada kehadiran B dalam salur darah, dia akan menghasilkan antibody, okey, akan menghasilkan anti-B supaya boleh lawan dengan antigen B yang ada kat darah ni. So, menyebabkan pergumpalan dan bila bergumpal, ada pembekuan darah. Ya, orang tu boleh mati. Okey. Boleh? So, sistem, kita masuk tumbuhan pula. Kalau tumbuhan, kita kena ingat pengangkutan dia, okey, pengangkutan dia melibatkan sistem vaskular iaitu tisu xilem dengan tisu phloem. Apa yang diangkut oleh tumbuhan? Diangkut oleh tumbuhan adalah air dan garam mineral. Okey, air, garam mineral, glukosa, semua tu. Sekejap . Okey. So, kita nak tengok bagaimana kalau air daripada tanah diangkut pergi ke kawasan daun. Okey. Dan bagaimana glukosa yang dihasilkan di daun diangkut ke seluruh tumbuhan. Itu kita tengok xilem mengangkut air dan phloem mengangkut glukosa dan mengangkut glukosa. So, dalam sistem tumbuhan dia juga ada konsep transpirasi. Konsep kehilangan, bila ada cahaya matahari ni dia menyerap wap air yang terdapat pada permukaan daun ataupun semasa tadi kita belajar stoma terbuka kan. So wap air akan hilang. Itu adalah konsep transpirasi. Konsep kehilangan wap air daripada tumbuhan. So apa tu peranan transpirasi? So bila air tu diserap keluar, dia menyebabkan ada aliran dalam xilem. Itu peranan transpirasi. So faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi,
hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep penyejatan. Seperti suhu, keamatan cahaya, kelajuan udara dan kelembapan udara. Konsep transpirasi hampir sama dengan konsep penyejatan. So kita tengok pada soalan. Okey, soalan yang pertama. Mana satu soalan pertama? Okey, betul lah. 1, 2, 3. Mengapakah ventricle mempunyai dinding otot yang lebih tebal berbanding atrium? Okey, kenapa ventricle mempunyai otot yang lebih tebal berbanding atrium? Kalau tengok pada konsep ruang jantung, okey, atrium atas, ventricle bawah. Kalau atrium hanya pump. Okay, bila dia pump tu, dia hanya pindahkan darah masuk ke dalam ventricle. Tapi bila ventricle pump, yang sebelah kanan akan hantar ke peparu, yang sebelah kiri kena hantar ke seluruh badan. Sebab tu dia kena pump lebih kuat. Bila dia nak pump lebih kuat, dinding dia tu mesti lebih tebal. Kalau tak tebal nanti pecah. Jantung kalau ni boleh bocor jantung tu. Okay, so ventricle mempunyai dinding yang berotot lebih tebal supaya dapat mengepam darah ke bahagian badan. Okay, memastikan darah mengalir satu arah sahaja adalah fungsi untuk injap. Sama ada injap jantung ataupun injap yang terdapat dalam vena. Memastikan darah tidak bercampur, tu dinding lah. Dinding septum, dinding yang septum tengah tu. Okay, yang ni tak ada. Soalan nombor 2, antara berikut haiwan manakah mempunyai peredaran darah yang sama dengan manusia? Okay, manusia adalah mamalia. So yang manakah mamalia? Ikan paus dengan burung unta. Ikan paus. Okay, burung unta. So, ya ke ikan paus burung unta? Betul lah. Okay, kalau salamander, afimbia dengan reptilia tu dia mempunyai jantung dia 3 bahagian. Okay, dia ada 2 atrium, 1 ventricle. So bila 1 ventricle tu darah oksigen dengan terdioksigen tu bercampur. Kalau ikan pula dia ada 1 atrium, 1 ventricle. Darah dia mengalir sekali je macam tu. Okay. Okay, soalan 3. Rajah menunjukkan salur darah P. Apakah fungsi salur darah P? Okay, tengok pada dinding dia tebal, lumen dia kecil. So, jawapan yang paling tepat adalah A. Mengangkut darah beroksigen. So, ini adalah arteri. Yang terdioksigen ni apa? Vena. Okey. So, tekanan darah yang normal. Okey, ini soalan fakta je. Tekanan darah yang normal, tengok balik muka surat berapa. So, jawapannya adalah B. Okey. Jawapan dia B. Wijin dengan Firdaus. Okey. Tekanan darah yang sistol dengan
Yes, betul. Okey. Soalan seterusnya, mengapakah individu dengan darah O tidak dapat menerima darah yang lain? Okey, sebab tadi kan teacher terangkan orang yang darah O, dia tak ada sebarang antigen pada permukaan dia. Bila dia tak ada sebarang antigen, bila masuk darah AB, okay, dia mengenalkan AB ni sebagai benda asing. Bila benda asing, orang yang darah O ni akan menghasilkan antibody A dan antibody B. Itu untuk jawapannya C. Okay. Bila dia tak ada apa-apa, sebarang antigen dia tak ada, so dia akan menghasilkan antibody A dengan B apabila darah AB masuk. Kalau darah A masuk pun ada A ni kan. So dia kenal A tu sebagai benda asing. Sama juga dengan darah B. Pada permukaan darah B ada antigen B. Teacher buat dalam bentuk huruf senang. Okey, seterusnya penyakit manakah yang dapat dirawat dengan melalui derma darah? Okey, penyakit yang dapat dirawat, penyakit yang melibatkan darah lah. Penyakit yang pertama hemofilia, yang kedua thalassemia. Hemofilia, darah dia tidak boleh membeku. Thalassemia, dia punya sel darah merah dia tidak normal. Okey. Nombor 7, apakah kepentingan kutikel belilin pada epidermis daun? Okey, kutikel belilin maksudnya pada permukaan daun sebelah atas tu, okey, belilin. Kenapa pentingnya? Adalah untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Okey, so ini keratan rentas batang tumbuhan untuk kamu labelkan xylem dengan flowworm. Okey, mana nak ingat xylem kat dalam, flowworm kat luar. So M adalah xylem, F adalah flowworm. Ingat tak kita buang flowworm tu. Teacher suruh pergi kerat dekat pokok dulu tu kan. Okay, so bila kita buang flowworm, kita buang kawasan flowworm ni, so flowworm paling luar. So apa yang berlaku ialah nanti bila kita dah boleh masuk sekolah, okay, kawasan itu akan membengkak. Atas kawasan yang kita kelar tu akan membengkak kerana makanan terkumpul kat sini. Sebab flowworm mengangkut makanan iaitu dalam bentuk sukrosa. Ini adalah fungsi flowworm. Huruf F lah teacher nampak. Okay. Huruf N. Ini adalah fungsi xylem, mengangkut air. Okay. Tengok bab 4 kereaktifan logam. Okey, dalam konsep kereaktifan logam ni pula, kita melihat pelbagai mineral yang wujud. Okey, wujud secara semula jadi kita panggil. Okey, kalau mineral itu hanya melibatkan unsur yang sama, okay, kita tengok unsur emas, belian dan perak. Maksudnya dia dijumpai tak bercampur dengan unsur lain, emas sahaja. So itu kita panggil unsur semula jadi. Kalau mineral
dijumpai dalam bentuk campuran unsur. Ada unsur yang berbeza dalam mineral tu kita panggil sebatian. Contoh yang kamu belajar, bauksit, hematit, galena, sekiterit. So tengok pada hematit. Hematit dia unsur hematit dah. Bauksit terdiri daripada unsur apa? Hematit terdiri daripada unsur apa? Ferrum oksida. Galena, plumbum dan sulfur. So plumbum sulfida. Cassiterit, stannum oksida. So kamu ingat yang ini. Okay, nak bezakan antara mineral unsur dengan sebatian, ini mestilah terdiri daripada unsur yang sama dijumpai. Kalau yang ini ada ferrum, ada unsur oksigen. So ini kita jumpa di mineral tu, batuan yang kita jumpa di bumi. So bila kita belajar dalam tentang mineral ni, kita belajar juga siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam disusun berdasarkan kereaktifan dia terhadap oksigen. Dia reaktif, cara dia bertindak balas dengan oksigen tu ganas ke perlahan-lahan je. Okay. Sebab yang paling atas adalah yang paling reaktif. Dia terbakar dengan agresif. Yang paling bawah kurang reaktif sehingga tak ada tindak balas. Okay. Dan kita dah belajar pengekstrakan logam daripada bijih. Bijih tu adalah inilah sebatian yang kita jumpa secara semula jadi. So kalau kita jumpa hematit, bagaimana kita nak ekstrakkan ferrum ni? Ferrum ni keluar. Okay. Ferrum tu timah kan? So bagaimana kita nak dapatkan dia punya unsur itu? Kita guna konsep pengekstrakan. So konsep pengekstrakan tu ada tiga yang kita buat. Yang pertama elektrolisis. Yang kedua penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, oleh karbon. Yang ketiga adalah pemanasan. Pemanasan terus. Okey. So, bila kita nak guna karbon, kita mesti tengok siri yang sini. Kedudukan karbon ditentukan dengan keupayaan menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Okey, kalau tengok pada siri tu, siri yang mana? Kalau karbon di tengah, atas pada karbon mestilah dia ekstrak melalui elektrolisis. Kalau bawah pada karbon, boleh ekstrak melalui menggunakan pemanasan, menggunakan arang kok. Okey, ingat lagi tak? Bab ni susah ya? Okey. Kita tengok soalan objektif. Antara berikut yang manakah contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur? Unsur emas, perak, belian sahaja. Okey. Yang kedua, antara berikut yang manakah pasangan yang betul? Okey, pasangan yang betul adalah pirit. Yang lain kita tengok kenapa dia salah. Okey. Cassiterit, stannum betul, oksida betul tapi dia 4 kat sini. Galena. Galena adalah plumbum
sulfida. Sebab ferrum oksida ni adalah untuk hematit. Okay, bauksit. Teacher tak jumpa bauksit ada dalam buku teks kot. So, ferrum sulfida. Tengok buku teks balik. Okay, seterusnya apakah unsur yang membentuk galena, plumbum dan sulfur? Okay, soalan 4. Antara berikut, yang manakah logam lebih reaktif daripada karbon? Lebih reaktif mestilah berada di atas karbon. So yang ada beratas karbon adalah aluminium. Okay, seterusnya ni nombor 5. Maklumat menunjukkan pemerhatian logam PQ-R dipanaskan dengan oksigen. Okay, kita nak tengok kereaktifan terhadap oksigen. So bila kamu baca yang mana lebih agresif, itu berada di sebelah atas. Maksudnya yang malap dengan terang ni. Okay, malap dengan terang. So Q mesti bawah. Kemudian S. Perlahan dan cepat. So P mesti atas. R bawah. So yang manakah jawapan dia? Tapi dia nak kereaktifan yang semakin meningkat. Okay, semakin meningkat maksudnya daripada bawah ke atas lah. Kita baca Q, S, R, P. Jawapannya C. Kalau dia nak semakin menurun, kita baca ke bawah. Okey, soalan seterusnya, mengapakah natrium perlu disimpan dalam botol gelap? Kalau tengok dalam siri kereaktifan logam, natrium berada di paling atas. Maksudnya paling atas dia paling reaktif terhadap oksigen. Kita nak mengelakkan natrium daripada bertindak balas dengan oksigen. Okey. Seterusnya soalan 7. Pengekstrakan logam Y dengan Z, Y diekstrakkan melalui elektrolisis, maksudnya Y lagi atas pada Z. Z melalui pemanasan secara terus. Okey, jawapan dia adalah magnesium dan kuprum. Okey, sekarang dah pukul berapa? 11.50. Lepas ni korang ada kelas ke? Lepas ni ada kelas ke rehat? Ada matematik So teacher pukul 12. Okey, teacher lajukan sikit. Termokimia. Tinggal berapa minit je. Okey, termokimia kita ada endotermik dan eksotermik. So konsep termokimia adalah haba. Okay, bila haba maksudnya tindak balas itu adakah dia menyerap haba daripada persekitaran ataupun membebaskan haba. Okay, kalau dia menyerap haba, dia adalah endotermik. Bila dia menyerap haba daripada persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Kalau eksotermik, tindak balas itu membebaskan haba keluar. So menyebabkan suhu persekitaran naik, termometer kat luar naik. Okay, so kamu tengok pada jenis-jenis tindak balas. Okay, konsep pembakaran, dia membebaskan haba. So dia adalah tindak balas eksotermik. Celaju Yang ni ada jawapan dah? Okay. Dia bagi jawapan. Ini adalah jawapan dia A. Okay, ni soalan nombor 3 ni. Jawapannya C. Okay, nanti study balik. Kalau tak faham, tanya teacher balik, okay?
Okey, ini adalah jawapannya D. Dan ini adalah proses pengaratan. Okey, tengok pada konsep haba dibebaskan. Tindak balas besi dan oksigen. Okey, ini tindak balas antara kalsium, oksida dan asid hidroklorik, tindak balas peneutralan. Okey, bila peneutralan dia menjadi panas. So dia membebaskan haba, maka bacaan termometer meningkat, bika akan menjadi panas. Okey, yang manakah melibatkan tindak balas eksotermik sehingga menyebabkan pemanasan global? Okey, jawapannya 2 dan 3. Pembakaran hutan dan pembakaran api fosil. Okey, Siva menuang pak Z pada lututnya yang apakah yang terkandung dalam pak Z? Okay, pak Z ni adalah aluminium nitrat yang digunakan untuk menghasilkan pak sejuk. Okay, pak sejuk kita guna aluminium nitrat. Sebab dia menghasilkan tindak balas endotermik. Okey. Termokimia adalah tindak balas tentang perubahan haba. Okey, benar. Kalometri digunakan untuk mengenal pasti tindak balas ini. Salah, kita guna termometer. Pak panas boleh merawat bengkak. Salah, kita guna pak sejuk. Fotosintesis adalah tindak balas endotermik. Kenapa dia tindak balas endotermik? Okey, sebab daun dia menyerap tenaga daripada persekitaran. Okey, bab last adalah elektrik dan kemagnetan. Elektrik kamu tengok pada sumber-sumber haba. Sumber-sumber haba pula. Sumber-sumber tenaga. Tenaga yang boleh dicana sama ada dia boleh diperbaharui ataupun tidak boleh diperbaharui. So sumber tenaga itulah kita buat penjanaan untuk menghasilkan elektrik. So kita guna kalau penjana dia menghasilkan elektrik dalam bentuk arus terus ataupun arus ulang-alik. Arus terus je lah. Arus ulang-alik dia boleh patah balik. Okay, AT ataupun AU. So tengok pada AT dengan AU apa kelebihan dia. Okay, apa alat yang guna AT arus terus, apa alat yang guna arus ulang-alik. Selalunya arus terus ni alat yang kecil. Berbanding arus ulang-alik adalah alat elektrik yang besar. Okey, transformer kita ada injak naik dan injak turun bergantung kepada lilitan. Kamu tengok pada lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder. Kalau sekunder tu lagi banyak, maksudnya injak naik. So transformer digunakan dalam peralatan elektrik di rumah untuk menurunkan voltan. Okay, menurunkan voltan. So penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kita belajar tentang bagaimana elektrik tu diagihkan sehingga ke rumah. So kita akan buat soalan sampai ni je lah. Palam 3 pin dan palam 2 pin. Okey. Sikit lagi. 5 minit lagi. Lambatlah pula teacher. Okey, soalan pertama. Raja menunjukkan tenaga X. Yang manakah kelebihan tenaga X? Kelebihan tenaga dia 1 dan 1 dan 4. Okey. Ini keburukan dia. Walaupun betul tapi ini adalah kelemahan dia, bukannya kelebihan. Nombor 2, antara berikut yang manakah menggunakan palam 2 pin. Palam 2 pin mestilah alat yang lebih kecil ataupun guna voltan yang rendah.
So yang mana? Okay. Jawapannya 3 dan 4. Tapi yang ni betul. Tapi pengiring rambut tengok pada jenis kot. Ada jenis yang besar, ada jenis yang kecil. So ini pengiraan transformer. Okay, transformer kamu kena kira NP per VP sama dengan NS per VS. So tengok pada voltan mana yang tak ada. Yang ni yang tak ada. Untuk kira NS. Letakkan dalam ni, dapat jawapan 15. Okay, last yang manakah untuk komponen Z dipasang pada kawasan paling tinggi, melindungi peralatan elektrik dari panahan petir. Nama dia adalah pengalih kilat. Dalam 3 pin, apakah fungsi dawan Y kat sini? Okay, dawai bumi, dawai neutral untuk mengembalikan arus elektrik ke punca kuasa. Mengapakah label cekap tenaga digunakan? Okay, untuk membantu pengguna memilih peralatan elektrik yang cekap tenaga. Okay, ini cara kira. Jawapannya 2.5 jam. Tak apa, soalan ni teacher tak masukkan dalam exam. So ini adalah fuse. Fuse labelkan dia. Ini adalah wire fuse. Ini penutup logam. Tiub kaca yang ini. Ini adalah tiub kaca. So tandakan right. Apakah fungsi Q? Apakah bahan Q? Ia adalah dawai aluminium. Okey. Itu saja untuk hari ini.